We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah kita mengucap syukur kerana dapat bersama pada malam ini dalam satu majlis muzakarah. Moga-moga kita dirahmati Allah, diberikan kesihatan tubuh badan, diberikan kita masa untuk kita berusaha dengan gigih, dengan bersungguh dalam mencapai hajat dan hasrat setiap kita, iaitu untuk hidup berjaya di dalam dunia dan juga akhirat. Kalau kita tengok dunia, kita tak dapat hidup bahagia dengan angan-angan. Kalaupun kita ada cita-cita melangit, tapi usaha tak kita lakukan, dia hanya sekadar angan-angan, maka dia tidak akan memberikan apa-apa pulangan. Jadi keinginan mesti disekalikan dengan usaha. Untuk dunia kita perlu kita tengok bagaimana gigih manusia dalam mengusahakan dunia, maka patutnya lebih lagi untuk kita mengusahakan akhirat.
Kalau dunia ni kita nak tinggal, tapi akhirat ni ialah perkara yang kita nak bawa. Jadi tentulah mana lebih penting daripada apa yang nak ditinggalkan dengan apa yang nak dibawa. Jadi untuk menuju kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kejayaan yang sebenarnya, makna kesenangan yang sebenarnya, bukan macam kesenangan dunia. Kesenangan dunia ni sementara, nampak senang tapi susah juga. Orang senang ni kita ingat dah senang lah, tapi kalau kita tanya dia, lagi dia serabut, kepala dia lagi pening. Dia tengok orang, dia anggap ni semua macam musuh, nakkan harta dia, nakkan jawatan dia, nakkan itu dia dan sebagainya. Tapi kesenangan di akhirat satu yang memang pasti, kesenangan yang tidak ada langsung yang merugikan, yang mengecewakan, yang memberikan tekanan. Jadi itulah tajuk hidup kita, mencari kebenangan hidup di dunia yang singkat dan untuk akhirat yang kekal. Setiap kali kita meletakkan fikiran kita, menjadikan kerisauan dan kerusingan kita, perkara yang lebih besar ialah akhirat kita. Tidak bermakna kalau kita fikirkan akhirat, kita risaukan akhirat, maka dunia ni kita abaikan. Bukan bermakna dunia ni kita tak perlu nak pedulikan, apa nak jadi-jadi, yang penting akhirat kita. Tak, tidak begitu. Baginda tidak mengajar kita hidup begitu. Baginda mengajar kita hidup yang penuh dengan tanggungjawab, penuh dengan peranan, dengan amanah, dengan cergas dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang mulia, malam ini saya nak sambung muzakarah saya dalam perkara fiqh, iaitu dalam beberapa bulan yang lalu kita telah perkatakan, memang saya rasa banyak dan lama saya perkatakan perkara ini, iaitu mengenai dengan sebab-sebab sujud sahwi. Dua sebab yang telah saya sebut panjang, jadi saya ambil sikit ringkas untuk pergi masuk sebab yang ketiga sebagai satu sambungan seterusnya pada malam ini. Sebab pertama dulu kita sebut melakukan sesuatu yang mana kalau disengajakan perkara ni batal. Melakukan sesuatu kalau disengajakan batal, tetapi bagaimana kalau berlaku dengan tidak sengaja? Maka tidak batal. Maka kita kata bila berlaku dengan tak sengaja, tak batal. Maka bila kita kata tak batal, maka di sana kita dikenakan sujud sahwi. Melakukan sesuatu kalau sengaja batal, tapi tak sengaja, maka kita dituntut supaya melakukan sujud sahwi. Itu maksud dia. Contohnya, kita beri salam atau jawab salam. Kalau kita sengaja, batal. Tetapi bagaimana kalau kita tak sengaja? Terberi salam, terjawab salam. Orang bagi salam, kita sedang solat, terjawab waalaikumsalam, sengaja batal. Tapi kita tak sengaja jawab, sujud sahwi. Ataupun bercakap sekalipun, kita panggil satu orang sengaja
oi, oi sebagai contoh, ish, ush, apalah bunyi, sengaja batal. Tapi kalau tak sengaja, taklah batal. Maka di sana kena sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita telah sebut meninggalkan ab'ad daripada ab'ad solat. Meninggalkan ab'ad daripada ab'ad solat, sama ada ab'ad itu seluruh atau separuh. Contohnya tahiyat awal. Dalam solat maghrib ada tahiyat awal, solat isyak, solat asar, solat zuhur. Kalau kita tinggal tahiyat awal, tak buat langsung, terus bangun, maka kita dituntut supaya sujud sahwi. Ataupun kita tak tinggal langsung, kita buat separuh, pun kena sujud sahwi. Ini yang kedua, meninggalkan ab'ad. Contohnya juga kunut. Kita tak kunut subuh, kena sujud sahwi. Ataupun kita kunut separuh, pun kena sujud sahwi. Selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, atau selawat kepada baginda dalam tahiyat awal, sengaja atau tak sengaja, maka kita kena sujud sahwi. Tak selawat kepada baginda, atau tak selawat pada keluarga baginda dalam tahiyat kedua, kena sujud sahwi. Ini dua benda ni saya dah sebut dulu. Malam ni saya nak masuk yang ketiga. Apakah sebab yang ketiga di mana kalau kita melakukannya, kita dikendaki sujud sahwi? Dan tuan-tuan ingat, sujud sahwi ni ialah 2 kali sujud sebelum salam. 2 kali sujud. Kalau sujud sekali tak cukup. Kalau niat nak sujud sekali, batal. Tapi kalau dah sujud sekali, nak cukupkan di situ, sah. Ada beza. Sujud sahwi ni mesti 2 kali. Kalau niat nak sujud sekali je, batal. Tapi kalau dah sujud sekali dan kita niat nak sekali saja setelah kita sujud, maka itu boleh, tak batal. Sujud sahwi tempat dia ialah sebelum salam. Hukum dia sunat, bukan wajib. Tak batal pun, tidak menjejas solat, mana tidak menjadi batal. Kalau kita tak sujud sahwi, patut sujud, tak sujud, tak ada masalah. Cuma ada kecacatan berlaku dalam solat. Tapi apakah perkara yang ketiga yang menuntut ke atas kita supaya kita sujud sahwi? Dia kata di sini, as-salisu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallih. Naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallih, memindahkan rukun qawli pada bukan tempatnya. Memindahkan rukun qawli pada bukan tempatnya. Tapi kalau kita tengok dalam solat, kita ada 3 jenis rukun. Satu adalah rukun qalbi, niat. Yang kedua ialah
rukun qauli. Rukun qauli ni takbir, al-Fatihah, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, salam. Ini rukun qauli. Yang ketiga ialah rukun fi'ali, iaitu al-qiyam, al-ruku', al-i'tidal, as-sujud, al-julus baina sajdatain, al-julusul akhir, duduk akhir pada tahiyat akhir. Ini adalah rukun fi'ali. Jadi yang kita kena sujud sahwi ni apa? Pindahkan rukun qauli. Rukun qauli saya sebut tadi 5: takbir, al-Fatihah, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, dan salam. Daripada 5 ni, mana yang kita pindahkan? Takbir tak boleh pindah. Kita tak boleh takbir di tempat yang bukan tempat dia. Maka takbir, terutama takbiratul ihram, ini memang benda yang berlaku sekali dalam solat. Bila nak masuk Allahu Akbar, tu takbiratul ihram, tu kita tak pindah. Adapun takbir rukuk, takbir nak turun sujud, takbir duduk antara dua sujud, itu dia tak dipanggil takbiratul ihram, itu dipanggil takbirul intiqalat. Takbir tu sunat, tak takbir pun tak apa. Dia rukuk diam, dia turun sujud diam, dia duduk pun diam, dia sujud pun diam, tak baca apa, tak ada masalah. Yang wajibnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, nak mula masuk, itu wajib. Jadi tentu masalah takbir tak timbul. Yang kedua ialah Fatihah. Ini boleh berlaku. Rukun qauli di sini Fatihah dipindahkan bukan pada tempatnya. Tempat Fatihah ialah qiyam, Allahu Akbar, Fatihah, itu tempat dia. Tapi kalau satu orang baca Fatihah bukan pada tempat Fatihah, kat mana dia pergi baca? Dia baca dalam rukuk, Allahu Akbar, rukuk, baca Fatihah. Dia baca dalam i'tidal, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Atau dia baca dalam sujud, Allahu Akbar, sujud, patut baca subhana rabbiyal a'la, dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Atau dalam duduk antara sujud, atau dalam sujud yang kedua, atau dalam tahiyat, dia tak perasan apa yang dia baca, dia nak baca lain, tiba-tiba tersebut lain. Baca tahiyat tapi dia terbaca Fatihah sampai waladhdallin, baru tanya apa pasal jari naik, sedangkan dia baca Fatihah. Itu pindah rukun qauli. Maka kalau ini berlaku sengaja, memang dia sengaja baca Fatihah dalam rukuk, memang dia sengaja baca Fatihah dalam sujud, ataupun terlupa kerana ada benda masih berlegar dalam fikiran dia, dia ingat apa tah, sampai terbaca Fatihah dalam sujud, dalam tahiyat, maka apakah kedudukan solat dia? Solat tak batal, solat dalam masalah tak batal, tetapi dia dituntut supaya melakukan sujud sahwi. Itu dia punya kedudukan dia, pindah rukun pada bukan tempat dia. Maka dia, kalau dia dah buat, dah sedar habis waladhdallin, baru dia ingat
Bila dah habis solat dhalin, baru dia teringat yang dia baca Fatihah dalam tahiyat, yang dia baca Fatihah dalam sujud. Maka solat dia sah tak? Solat sah, tak batal. Tetapi dia dituntut supaya melakukan sujud sahwi. Itu dia punya kedudukan. Dia sunat sujud sahwi. Itu kalau yang dipindahnya ialah Fatihah. Bagaimana kalau lain lagi rukun yang lain? Contoh rukun lain ialah dipindahnya tahiyat akhir. Dia terbaca tahiyat akhir dalam qiyam. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nak baca doa iftitah, terbaca doa tahiyat akhir. Batal tak? Tak batal. Tapi dituntut sujud sahwi. Dia baca tahiyat akhir dalam rokok, dalam sujud, batal tak batal? Tetapi dia dikendaki sujud sahwi. Ataupun dia selawat kepada baginda, dia selawat. Selawat ni tempat dia bila? Dalam tahiyat. Bila kita baca asyhadu an la ilaha illallah, tangkat jari, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu selawat. Tempat dia kat mana? Dalam tahiyat akhir. Tapi dia pergi baca kat mana? Dia baca dalam qiyam. Baca Fatihah, Allahu Akbar Fatihah, surah, dia pun selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang tanya, boleh ke selawat? Boleh ke dalam solat kita selawat? Benda tu tak dibuatnya. Tapi kalau orang tanya boleh ke tak boleh, kita kata tidak membatalkan, cuma tak ada suruhan. Batal tidak. Jadi apa perlu buat? Kita kata kalau bukan pada tempatnya, kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Kalau dia baca, katakanlah dia solat, dia dengar orang bercerita tentang Nabi, dia dengar orang berselawat kepada Nabi, dia berselawatlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana memang kita dengar Nabi ni, kita dianggap kedekut, kita dianggap bakhil. Orang yang dengar nama Nabi tak berselawat pada Nabi. Ada orang bercakap, bersebut depan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sunat jawab sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, sunat. Tapi kalau kita dalam solat, jangan kita jawab. Kita dalam solat, kita jangan jawab, kerana kita sedang sibuk dengan satu kesibukan yang tidak memberikan kita ruang untuk berselawat. Jadi kalau kita dengar nama Nabi, kita sedang qiyam atau kita sedang sujud rukuk, kita jangan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dibaca dalam tahiyat akhir. Kalau dibaca bukan dalam tahiyat akhir, sujud sahwi. Batal tidak, tapi kena sujud sahwi. Jadi macam mana kita nak selawat pada Nabi? Kalau kita dengar nama Nabi, maka kita selawatlah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh. Dengan Nabi Muhammad kita berkata sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Tapi kalau disebut Allahumma salli alaihi wa alihi wasallim, itu tak boleh, kerana itu bacaan khas dalam tahiyat akhir. Dan ada pun rukun yang akhir, iaitu salam.
Salam ni kita tak pindah, jadi tak jejas. Jadi maknanya sekarang ni, yang mana kalau kita pindahkan tempat dia, Fatihah, tahiyat akhir dan selawat bukan pada tempat dia, kita dikendaki sujud sahwi. Itu dia punya kedudukan dia. Kalau kita pindah tiga perkara ini, yang pertama ialah Fatihah, yang keduanya ialah tahiyat akhir, yang ketiga selawat kepada Nabi, bukan pada tempatnya, disunatkan kita sujud sahwi. Jadi dalam kitab saya disebut fa'idha naqalal fatihata, bila satu orang pindahkan Fatihah atau at-tashahhud al-akhir, atau dipindahkan tahiyat akhir, atau as-salat ala nabi, ataupun selawat kepada Nabi, sunnah lahu sujudus sahwi, sunat bagi dia sujud sahwi. Sunat seorang tu sujud sahwi. Bal in takarrara rukunul qawli kal fatihati wa tashahhudi yasjudu lahu. Jadi kalau dia baca rukun qauli ini, Fatihah dia ulang baca, rokok dia baca, sujud dia baca, tahiyat dia baca, semua diisi dengan Fatihah, kena sujud sahwi. Itu dia punya kedudukannya. Wa idza nakhalat takbiratul ihram awis salam batalat salatuhu. Tapi yang tak boleh pindah ialah takbiratul ihram. Takbir Allahu Akbar, ini tak boleh pindah. Kalau dipindah, dah takbir dah, lepas baca Fatihah, lepas baca rukuk, takbir sekali lagi Allahu Akbar, batal. Atau dia sujud, dia takbir sekali lagi Allahu Akbar, batal. Ataupun kalau dia dalam tahiyat, dia baca at-tahiyatul, sujud, takbir lagi sekali, batal. Silakan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة. Baik. Ya tuan-tuan, saya ambil balik sikit masa. Sebab yang ketiga, kita disunatkan sujud sahwi ialah apabila kita pindahkan rukun qauli pada bukan tempatnya. Maknanya, sebagai contoh, membaca Fatihah bukan pada qiyam. Sebaliknya, mungkin seorang itu baca dalam rukuk, dalam sujud atau dalam tahiyat. Sama ada disengajakan ataupun tersasul, tersilap, terbaca. Lain nak dibaca, lain yang dibacanya. Maka di sini sunat bagi seorang itu sujud sahwi. Contoh yang saya sebut tadi, Fatihah ataupun tahiyat akhir ataupun selawat kepada baginda, disunatkan kita sujud sahwi. Baik. Wa idza naqalat takbiratul ihram awi salam, ada dua lagi rukun yang dipanggil rukun qauli. Kerana rukun qauli 5: Fatihah, tahiyat akhir dan selawat. Ini tak dipindah. Maka kalau ada orang tanya bagaimana kalau dipindahkan takbir, takbiratul ihram Allahu Akbar, dia pindah di takbir pada tempat lain dengan niat takbiratul ihram, maka itu batal. Itu bukan kata sujud sahwi lagi lah, batal. Sebab itu kalau satu orang solat, kita takbir Allahu Akbar, kita ulang sekali lagi Allahu Akbar, batal solat. Jadi nak buat macam mana? Kena takbir lagi sekali Allahu Akbar.
Kalau takbir lagi Allahu Akbar, batal balik. Ini yang disebut dalam kitab, dia kata dengan ganjil kita masuk, genap kita keluar. Ganjil kita masuk, genap kita keluar. Ganjil sekali Allahu Akbar, genap 2 kali Allahu Akbar, keluar, batal. Ataupun salam, kita salam mana-mana tempat, tengah-tengah solat kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, batal solat itu. Jadi ada orang bila dia masuk masjid, dia solat, dia ingat lambat lagi nak iqamat, maka dia solat dulu, solat sunat. Bila dia solat sunat, Bilal pun iqamat dekat depan, maka dia bagi salam. Tujuan dia nak batalkan solat. Cara itu tak betul, kerana salam ni bukan bermakna kalau kita bagi salam tu maka kita seolah-olah macam memberhentikan perjalanan solat kita dengan tepat, berhenti atas salam. Sedangkan salam ni tempat dia tu selepas tahiyat akhir. Jadi kalau kita bagi salam tak ada makna, bahkan sengaja membatalkan solat. Kalau solat fardu jadi haram, kalau solat sunat jadi makruh. Kalaupun nak batal, jalan pun dah batal lah. Cuma seeloknya kalau kita ingat, kerana kita datang ke masjid nak solat berjemaah, tiba-tiba bila kita dah buat takbir Allahu Akbar, iqamat, maka dah tentu kita tak akan buat bersendirian. Jadi kita nak buat macam mana? Kita ubah niat daripada niat dari zuhur, ubah pada niat mutlak 1 rakaat, ataupun ubah pada sunat mutlak 2 rakaat. Jadi solat kita tak batal, tak rosak, solat kita tak berdosa. Kalau solat fardu tak dosa, kalau solat sunat tak makruh. Ubah niat, niat nak zuhur ubah kepada sunat mutlak. Maka kerana kita nak ikut jemaah yang besar, kita ubah niat, sempurnakan 1 rakaat pun boleh. Kalau dah masuk rakaat kedua, sempurnakan rakaat kedua, baca Fatihah apa semua, rokok, i'tidal, tahiyat akhir, bagi salam, kejar imam pun boleh. Jadi itu yang kedudukan. Kita elakkan daripada membatalkan solat. Jangan batalkan solat, melainkan keadaan memaksa. Kita tak batal tak boleh, itu kita kena batalkan dah. Sebagai contoh, kita nampak sesuatu bahaya, anak budak turun ke tangga, ke jalan, nampak orang buta nak jatuh parit, nampak sesuatu bahaya, kalau kita biarkan akan berlaku, maka wajib kita batalkan dan selamatkan. Siapa saja yang perlu kita selamatkan. Baik. Jadi dia kata di sini, wa yulhaqu birrukunil qawli, as-suratu, dimasukkan juga dengan kumpulan rukun qawli yang kita tak boleh pindah tadi, ialah surah. Surah pun kita tak boleh pindah. Idza naqalaha fi ghairi mahalliha, kalau dipindahkan bukan pada tempatnya. Dia baca surah dalam mana? Dalam rukuk. Allahu Akbar rukuk, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau dalam sujud, Allahu Akbar sujud, dia baca surah Al-Fatihah dah tadi, dia baca surah pula. Ada orang dia sujud, dia solat, dia baca Fatihah semua, rokok Fatihah, sujud Fatihah, antara 2 sujud Fatihah, sujud lagi Fatihah, cuma tahiyat akhir dia tak baca Fatihah. Kalau dia baca Fatihah semua sehingga tahiyat akhir baca Fatihah, tak sahlah solat.
Cuma kalau dia baca Fatihah dalam rokok, dalam sujud, macam mana jadinya? Kena sujud sahwi. Atau baca surah dalam rokok, baca surah Qul Huwallahu Ahad, i'tidal baca surah Qul Huwallahu Ahad, sujud Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, duduk antara sujud Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Apa jadi solat dia? Sah tak? Sah. Batal tak? Tak batal. Tapi disunatkan sujud sahwi. Sebab itu dia kata di sini, wa yulhaqu birruknil qawli, as-suratu dikumpulkan sekali dengan rukun qawli yang dikatakan Fatihah. Kalau dibaca pada bukan tempatnya, kena sujud sahwi. Sama juga kalau dibaca surah, idza naqalaha fi ghairi mahalliha, bila dibaca surah bukan pada tempatnya, kena sujud sahwi. Wal qunut idza naqalaha bi niyatihi fa yusannu lahuma sujud sahwi. Macam tu juga qunut, kalau dia baca qunut, niat qunut tapi baca dalam sujud, niat qunut tapi dibaca dalam tahiyat. Kalau dia baca sebagai doa tu tak apa. Sujud dia panjangkan sujud, dia doa. Doa apa kau baca? Tanya dia. Aku baca doa qunut lah. Qunut tu memang doa pun. Cuma masyarakat kita nampak qunut ni hanya subuh. Kalau kita pergi baca lain pada subuh, nanti orang akan, hai subuh ke? Cuba tuan-tuan pergi mana-mana majlis tahlil, orang pun tengok, kata tolong baca sikit doa, kita pun tarik Allahumma hdini fi man hadait wa afina fi man afait. Daripada orang nak kata amin, dia ketawa kita, ini bukan subuh. Padahal doa tu doa qunut. Doa qunut ni tak ada masalah. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah bagikan kami petunjuk seperti orang yang kau telah beri petunjuk. Itu doa qunut. Jadi kalau dia baca doa tu dengan tidak ada niat apa-apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia baca doa qunut dengan niat qunut, maka kena sujud sahwi. Dia baca doa qunut dengan niat qunut, mana kat mana baca? Baca kat sujud. Patutlah lama sujud. Tanya kau baca apa? Aku baca qunut. Kemudian niat apa? Niat qunut lah. Maka solat dia kena sujud sahwi. Kalau tak sujud, tak ada masalah. Cuma kalau sujud, maka itu yang disunatkan. Lepas tu dia kata di sini, wa yulhaqu birruknil qawli, dikumpulkan dengan rukun qawli ialah as-surah, bacaan surah. Idza naqalaha fi ghairi mahalliha, bila dibaca bukan pada tempatnya. Wal qunutu, qunut juga naqalaha bisunniyatihi, dia baca dengan niat sunat. Dia niat sunat qunut dengan niat doa qunut, fa yusannu lahuma sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Wa idza naqala dzikran, tapi kalau dia pindahkan zikir, dia pindahkan zikir ghairu surati wal qunut, bukan surah, bukan qunut, tapi zikir, ila ghairi mahallihi, pada bukan tempatnya, la yasjudu lisahwi mutlaqan, tak kena sujud sahwi. Subhana rabbiyal azim, dia baca tempat sujud. Subhana rabbiyal a'la, dia baca masa rokok. Rabbighfirli warhamni, dia baca masa tahiyat. Rabbighfirli, dia baca dalam sujud. Ini dipindah pada bukan tempat dia. Jadi kita kata kalau dalam rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia baca subhana rabbiyal a'la. Dalam sujud subhana rabbiyal a'la, dia baca subhana rabbiyal azim. Apakah kena sujud? Tak kena. Kan qala sami Allahu liman hamidah subhana rabbiyal azim fil qiyam bi nafi annahu dzikrul ruku'. Ataupun dia sami Allahu liman hamidah,
dia baca Allahu Akbar, maka itu semua tak dituntut supaya sujud sahwi. Dan perkara yang akhir, sebab-sebab yang keempat yang kita kena sujud sahwi ialah iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadati. Iqa'u ruknin fi'liyin, melakukan rukun fi'li ma'a ihtimal ziyadati, dengan sangkaan benda tu dah lebih, benda tu dah lebih. Contohnya, kita datang, imam sedang rokok, imam sedang rokok, Allahu Akbar, kita turun. Bila turun tu kita tak yakin sempat ke tak sempat bertemu dengan imam dalam rokok. Rasa sempat, rasa tidak. Kerana imam sedang rokok, kita Allahu Akbar. Jangan ada orang dia takbir sekali Allahu Akbar terus, tu tak boleh. Dia kena pisahkan takbiratul ihram dulu. Dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dia pun rokok. Masa turun rokok tu dia tak berapa nak yakin yang sempat atau tidak dia menyertai imam. Kalau betul-betul yakin sempat, imam rokok, dia sempat berhenti sama imam, kalaupun dengan sekadar subhanallah, dia dikira dapat rakaat. Mendapat rakaat. Kalau itu rakaat pertama, dapatlah rakaat pertama. Imam bagi salam lah. Kalau dia yakin Allahu Akbar, turun berhenti, sempat dengan imam, dapat rakaat. Ataupun dia yakin dia tak sempat, dia turun, imam angkat, dia Allahu Akbar, dia turun. Bila dia turun, imam angkat, tak sempat. Tapi dia rokok lah, kerana dah turun rokok, imam angkat, tak dapat. Memang dia yakin dia tak sempat, maka dia tak dapat rakaat. Apa perlu buat? Dia tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat saja, tak perlu lebih. Tambah satu rakaat, selesai. Tapi yang berlaku sekarang ni, dia keliru. Sempat ke tak sempat? Rasa-rasa sempat, mungkin tidak. Kerana masa turun tadi berselisih. Dia turun, imam naik, tapi mungkin sempat subhanallah, mungkin tak sempat. Dalam keadaan kekeliruan ini, kita kata tak sempat, kena tambah satu rakaat. Maka tambah satu rakaat situ disunatkan sujud sahwi. Itu dia masalah dia. Dia kata iqa'u ruknin fi'liyin, melakukan rukun fi'li, iaitu tambah satu rakaat. Tambah tu ma'ahtimal ziyadati, dengan rasa mungkin dah lebih, mungkin solat dah 5 rakaat, atas kekeliruan. Sebab itu setengah orang dia buat tunggu bagi imam selesai. Kalau dia sampai imam sedang rokok, dia tunggu imam i'tidal baru dia masuk, supaya tak nak keliru. Ada orang bila dengar kata imam nak rokok, kejar dia, Allahu Akbar, bagi dapat. Sedangkan kita solat ni nak tenang, kita tak nak gopoh, kita jalan biasa. Kerana zaman Nabi ada satu sahabat, dia takbir kat pintu sana, Allahu Akbar, dia rokok terus, situ dia jalan, dan dia ikut, dia dapat rakaat lah. Kerana rakaat ni tuan-tuan, kita akan dapat sekiranya kita sempat rokok dengan imam, itu rakaat. Dia ada beberapa perkara. Satu dipanggil dapat waktu, solat dapat waktu. Contohnya kita kata solat maghrib tadi, dia dapat solat dalam waktu maghrib. Atau asar, solat dalam waktu asar. Lebih sempurna bahasa kita kata adaan, tunai. Selama mana seorang itu dikirakan dapat waktu, iaitu sekiranya dia sempat rokok sebelum azan.
dapat waktu. Macam mana? Kita terlewat bangun, tidur tadi lepas zuhur, jaga dah dekat nak maghrib, belum lah maghrib tapi dekat sangat, cepat-cepat ambil uduk, bentang sejadah, Allahu Akbar, solat, baca Fatihah, rokok, elok rokok je azan, dapat. Solat kita dikira adaan, jangan berhenti, teruskanlah. Cuma solat tu dikira adaan, itu dipanggil dapat waktu. Yang kedua, dapat berjemaah. Kita datang masjid, kita nak solat berjemaah. Daripada mana disukatnya? Selagi imam belum salam, dapat dia. Walaupun kita tak sempat duduk, kita Allahu Akbar, bar je imam Assalamualaikum, dapat jemaah. 27 tu dapat. Tapi taklah sama dengan orang yang lepas imam dia takbir, orang awal lebih lah. Tapi kita dikira dapat berjemaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dapat rakaat. Rakaat tu bila nak dapat? Sekiranya sempat rokok dengan imam, dapat rokok, kalaupun sekadar subhanallah. Imam sedang rokok, kita takbir Allahu Akbar, rokok, sempat, dapat rakaat. Kalau itu rakaat pertama imam, juga rakaat pertama kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, dapat Jumaat. Macam mana nak kira Jumaat? Kalau sempat rokok pada rakaat yang kedua, kita terlewat sampai masjid, orang dah solat, khutbah tak dengar, dengar bila? Kita sempat solat mana? Sempat rokok dengan imam pada rakaat kedua, Allahu Akbar, imam rokok, kita dapat rokok sama dengan imam, dapat Jumaat. Bermakna nanti bila imam bagi salam, bangun tambah satu rakaat, cukuplah Jumaat kita. Tapi kalau kita tak sempat rokok, kita sampai imam dah rokok, elok Allahu Akbar, imam bangun, tak sempat rokok, jadi kita ikut imam. Imam duduk sampai tahiyat akhir, dia bagi salam, bangun tambah 4 rakaat, buat zuhur. Niat memang niat Jumaat kan, tapi kena buat zuhur. Itu dipanggil dapat Jumaat. Dan satu lagi ialah dapat fadilat takbiratul ula. Macam mana dapat takbiratul ula? Takbiratul ula, takbir pertama. Kalau kita kata benda fresh, benda fresh ni memang mahal. Apa pun fresh. Kalau kata anak dara lah, mahar dia lain lah daripada janda. Janda murah, dara mahal. Apa barang pun kalau fresh memang bagus. Ikan keluar fresh, masak terus. Tak macam ikan kadang-kadang yang sampai kat kita ni tak berapa lama lah. Ikan kita ni datang daripada Thailand, bukan Thailand, sempadan Burma. Ikan Bangladesh, ikan India, macam-macam ikan sampai. Jadi bukan fresh. Macam itulah kita nakkan takbiratul ula, takbir fresh, iaitu bila kita sempat takbir, selepas imam takbir, sebelum imam baca Fatihah. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Sebelum imam baca Fatihah, itu memang mahal. Itu yang Nabi kata, man adraka takbiratul ula ma'al imam, kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang dapat takbir yang pertama dengan imam, arba'ina yauman, selama 40 hari, 40 hari 5 waktu tak miss, bukan 40 hari maghrib isyak je, 40 hari 5 waktu tak miss. Ini susah nak dapat. Kadang-kadang Bilal pun tak dapat. Ada dia bukan 40 hari, dia seminggu 2-3 hari cuti. Hari cuti tak datang masjid. Bukan Bilal sini, Bilal lain lah. Bilal imam sama lah. Hari cuti dia tak datang, hari kerja je.
Tapi saya tengok di India, di Pakistan, di Yaman ada satu Bilal, lebih daripada 30 tahun. Azan 5 waktu tak pernah miss. Azan iqamat, azan iqamat. Bukan kata 40 hari, lebih daripada 30 tahun. Orangnya, bila orang tengok semua senang hati, orangnya cakap lembut. Subhanallah, Allah bagi dia hikmah. Jadi tuan-tuan, kalau dapat 2 jaminan Allah bagi 40 hari. Bukan makna 40 hari itu kalau dapat dah cuti lah, tak payah semayang lah. Tak. 40 hari ini sebenarnya tak semudah. Tanya kawan-kawan tabligh kita, sudah lah yang keluar 40 hari dapat. Kadang-kadang kata Allah, lah miss. Keluar 4 bulan pun 3 kali 40 hari ada pun miss juga. Tak semudah itu. Yang dia telah lapangkan masa, dia tak buat kerja lain, dia duduk dalam masjid dengan suasana kawan jemaah. Kalau kita yang duduk rumah ulang alik dengan kerja, mana nak dapat takbir pertama? Tapi kalau dapat takbir pertama selama 40 hari, 2 jaminan kata Nabi: bebas daripada neraka dan bebas daripada nifak. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya perkatakan. Dapat rakaat, dapat waktu, dapat jemaah, dapat Jumaat, dapat takbiratul ula. Jadi kita sama-sama berusaha untuk mencapai kepada tahap yang baik dalam penghasilan solat kita. Bukan kata dapat waktu, tapi dapat juga takbiratul ula. Jadi silaplah, rugilah kalau orang imam dah takbir, dah baca Fatihah, dah nak rokok, dia duk usalli Allah Allah Allah. Bukan main seksanya. Dia kata tak masuk, tak dapat nak cekup. Allah Allah, susah. Dia jadi penyakit was-was. Dia nak Allah Allah Allah. Ada yang usalli itu aku nak sembahyang. Aku nak sembahyang. Bila yang kau nak sembahyang? Jadi ada satu orang tanya, macam mana nak ubat penyakit ni? Penyakit ni macam mana nak ubat? Senang, ada satu ubat, bau punya ubat. Orang-orang yang ada was-was, tonton tengok kawan-kawan kadang-kadang was-was ni, kalau dia baca banyak kali at-tahiyatu, benda sama je, dia dah ulang 3-4 kali, itu satu je. Siratal bukan gagap. Kalau penyakit gagap tu lain, ini dia menjadi-jadi. Ubat dia tuan-tuan macam mana? So dia pergi umrah, dia pergilah tengok pak-pak Arab badan besar-besar tu duduk sebelah dia, buatlah usolli sekali. Pak Arab bagi dia punya belakang dia, bang sekali, sungkur tu Allahu Akbar, masuk terus, clear, penyakit hilang. Pak Haji makan apa? Dia kata kena penampar Pak Arab. Itu ubat dia. Orang kita tak penampar, orang Melayu ni dia tak buat macam tu. Orang kita tak kasar, takkan ni tampar dia orang nak sembahyang. Kita tak gamak. Tapi Pak Arab dia tak kira, dia bagi je. Memang pun ada orang kena tersungkur, jatuh, terbangun, Allahu Akbar, dapat clear pula tu, elok pula cantik. Tuan-tuan bagi tengok mana-mana yang penyakit ni, ini ubat dia. So dia pergi sana. Yang dia baca kuat-kuat ni, satu ni penyakit baca kuat, dia bukan imam, dia makmum. Baca untuk kau sudahlah, kenapa baca sampai semua orang pakai dengar at-tahiyatul ambul dengan kepala goyang lah apa semua, macam dia faham apa semua. Itu tipu, kau kena tipu. Walaupun dia kata saya tak tipu siapa-siapa, saya bukan tipu siapa. Engkau kena tipu oleh syaitan. Syaitan tipu. Kalau engkau betul-betul tak ada goyang, kita sembahyang ni kalau betul khusyuk, Nabi kata law sakana qalbuhu, law khasha'a qalbuhu la sakanat jawarihuhu, atau kama qala law khasha'a qalbuhu la sakanat jawarihuhu. Nabi kata kalau khusyuk hati dia, tenang tubuh badan dia. Itu yang sahabat-sahabat Nabi solat
sampaikan macam batang kayu, burung boleh hinggap atas kepala. Dia ingat macam tunggul kayu ke pokok ke apa ke, padahal sahabat sedang solat. Macam tu sekali terpaku. Jadi kita ni macam-macam gerak sana gerak sini. Jadi tuan-tuan, wallahu a'lam bishawab, masa pun cukup. Jadi sampai di sini saja muzakarah saya pada malam ini. Apa yang dapat kita dengar dapat sama kita amal dan sampaikan. Sebelum saya tutup majlis, seperti biasa saya nak mengajak sikit tuan-tuan, sumbangan ikhlas. Saya akan letak sujadah kat belakang sana. Tuan-tuan boleh menyumbang sikit untuk madrasah saya dalam usaha saya ke arah menggerakkan usaha madrasah, di mana saya ada pelajar-pelajar yang belajar tahfiz dan belajar pondok di Kampung Baru. Jadi madrasah dalam lebih kurang 80 orang pelajar, cuma anak-anak miskin. Jadi saya pun tak kutip apa-apa yuran daripada mereka. Jadi saya gunakan kesempatan untuk sumbangan ikhlas daripada jemaah-jemaah kawan-kawan yang bantu sikit sebanyak dalam memudahkan urusan. Jadi mungkin tuan-tuan juga boleh berkongsi sama dalam berapa sumbangan yang boleh. Sebagai sebulan sekali saya datang, insya-Allah kita ada sujadah di belakang. Tuan-tuan letaklah, mudah-mudahan Allah melihat sumbangan ikhlas tuan-tuan. Jadi macam mana ditanya kepada isteri kepada Harun Ar-Rashid. Isteri Harun Ar-Rashid ni dia hebat. Dengan idea dia lah terbuatnya satu saluran air yang pergi, kalau tuan-tuan tengok ada sikit dia punya kesan sejarah, pergi ke Mina. Dulu dibuat saluran air itu dibuat oleh Zubaidah, isteri Harun Ar-Rashid. Jadi isteri Harun Ar-Rashid bila dia meninggal, ada ulama nampak dia, maka tengok dia dapat nikmat. Memang daripada hasil usaha dia orang dapat faedah air banyak. Zaman tu bukan macam zaman sekarang. Sekarang ni boleh buat pipe. Zaman tu dia buat satu kawasan macam satu pengaliran air, satu terusan kecil. Jadi bila seorang ulama mimpi dia dapat sesuatu nikmat dalam syurga, dalam kubur, dalam nikmat kubur dia, maka kata puan telah buat pengaliran air. Dia kata bukan, Allah bukan bagi saya ganjaran dalam air itu, Allah bagi saya ganjaran dalam 2 rakaat malam yang saya buat istiqamah. Dia buat sikit dia 2 rakaat setiap malam dengan kerana istiqamah dia. Benda kecil ni tuan-tuan, kalau berterusan dia jadi besar. Mudah-mudahan kita bagi sumbangan sikit, tapi kalau kita ikhlas, insya-Allah dia jadi besar. Benda besar kalau tak ada ikhlas, tak ada, kecil pun tak ada. Jadi mudah-mudahan saya mengajak sedikit sumbangan ikhlas. Kalau nak bagi banyak tak ada masalah. Untuk sama-sama kita berusaha dan berdoa dalam menjayakan apa saja aktiviti yang membawa faedah pada umat. Jadi wallahu a'lam bishawab tuan-tuan, sampai di sini saja apa yang dapat kita dengar, dapat kita amal dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir zunubana wastur ayubana waqdi hawaijana warhamna wa'afina wa'fu anna. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma taqabbal minna amalana waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisiril Fatihah. Baik, sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah.